Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'allu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safiyahani ya wahhabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya pengarah rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Berkata Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Saurah At-Tirmizi dalam kitab dia Syama'il Muhammadiyah dia, sehinggalah perkataan beliau, iaitu hadis yang ke-336. Hadis ini hadis Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Katanya dia, wa tarakan nasa min salasin kana la yazummu ahadan wa la yu'ibuhu wa la yatlubu auratahu wa la yatakallamu illa fima raja sawabahu wa iza takallama atraqa julasa'uhu ka'annama ala ru'usihimut tayru fa iza sakata takallamu la yatanaza'una fi indahul hadisah wa man yatakallama indahu ansatu lahu hatta yafruwa hadisuhum indahu hadisu awwalihim yadhaku mimma yadhakuna minhu yata'ajjabun mimma yata'ajjabuna minhu wa yasbiru lil gharib ala jafwati fi mantikihi wa mas'alatihi hatta in kana ashabuhu la yastajlibunahum wa yaqulu iza ra'aitumut taliba hajatin yatlubuha fardi fa'arfidu wa la yakbalu sana illa min mukafi'in wa la yaqta'u ala ahadin hadisahu hatta yajuza fa yaqta'uhu binahyin aw qiyamin. Wa tarakan nasa min salasin, dan pada manusia beliau menahan daripada 3 perkara. Semalam 3 perkara Rasulullah tahan daripada diri dia. Pertama, al-mira', bertengkar, berdebat. Kedua, ikbar, merasa besar diri. Ketiga, benda-benda yang tidak ada faedah. Ni bertiga benda yang Rasulullah tak buat untuk diri dia. Manakala bagi diri orang lain, Rasulullah tidak buat 3 perkara. Apa dia? Rasulullah tidak pernah mencerca, memaki seseorang. Rasulullah, antara akhlak dia, Rasulullah tak pernah marah sumpah seranah kepada seseorang di hadapan diri dia. Lelaki mari dia tak pernah kata. Wala yu'ibuhu, dan Rasulullah tidak pernah menaibkan orang, memalukan orang, yakni bercakap kasar, bercakap benda-benda yang tidak comel di belakang orang tu. Saat ni kalau orang depan dia panggil sumpah, yazum sumpah, kecek uduh di hadapan tuan dia.
Kalau di belakang dia dipanggil ya'ibuhu, mengaibkan dia, kecek benda-benda yang memalukan orang. Jadi Rasulullah tak pernah kecek di hadapan orang ataupun di belakang seseorang itu benda-benda yang tidak disukai, benda-benda yang tidak molek. Dan Rasulullah tidak mencari aurat orang, aib orang, nak cari kelemahan orang, nak cari aib orang, nak cari benda-benda yang memalukan seseorang. Kadang-kadang sekarang kita tengok dengan teknologi yang canggih, manggih lagu ni nah. Ada orang suka mencari aib orang, kelemahan orang. Katanya Nabi, siapa dia yang suka mencari aib orang, kelemahan orang, nescaya Tuhan akan cari aib dia. Sehingga ke Rasulullah Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala akan cari aib dia, kelemahan dia, sehingga Allah Ta'ala akan malu ke dia di dalam rumah dia sendiri. Sekalipun dia rasa rumah dia selamat, tetapi Tuhan boleh malu ke kita sekalipun dalam rumah sendiri. Maka jangan cari aib orang. Haram hukum dia kita mencari aib orang. Nah, kadang-kadang kita tengok orang sekarang buat maksiat sendiri-sendiri dah, sembunyi-sembunyi. Tiba-tiba ada orang pasang CCTV, ada orang cari aib kepada dia. Maka katanya Nabi, siapa dia yang Islam, siapa dia tutup kelemahan saudara dia, nescaya Tuhan akan tutup segala kelemahan dia, aib dia di akhirat. Maka kita banyak sangat aib kita. Maka kita suka kalau Allah Ta'ala tutup aib kita di akhirat. Kerana kadang-kadang kita ni nampak baik kerana Tuhan tutup kelemahan kita. Kita ada kelemahan kejahatan, tetapi Tuhan sembunyikan kejahatan kita, Tuhan zahirkan kebaikan kita. Sehingga ke manusia menyangka kita ni orang baik. Begitu juga orang jahat. Orang jahat ni Tuhan zahirkan kejahatan dia, Tuhan sembunyikan kebaikan dia. Sehingga orang merasai dan dia tu orang jahat. Nah, maka jangan rasa orang baik itu tidak ada kejahatan, dan kita jangan sangka orang yang jahat itu tidak ada kebaikan pada dia. Nah, dan Rasulullah tidak pernah bercakap kecuali benda-benda yang Rasulullah harap benda itu ada pahala. Kalau benda itu ada pahala, bercakaplah. Maka bercakap itu menjadi mahmudah, menjadi ibadat. Maka kalau benda itu tidak ada faedah, berhenti. Jadi diam dan bercakap itu yang mana lebih afdal, tengok. Kalulah bercakap itu membawa kepada taat, ibadat, menyuruh orang kepada kebaikan, bercakaplah. Tetapi kalau bercakap itu tidak ada faedah, maka diam itu lebih baik. Maka apabila Rasulullah bercakap, maka semua orang yang duduk di samping Rasulullah, yakni sahabat-sahabat, menundukkan pandangan dia. Maknanya tengok ke bumi. Semua tunduk. Iaitu sahabat tunduk kerana segar dengan Rasulullah, malu dengan kehebatan Rasulullah. Rasulullah ni orang comel. Rasulullah ni kalau kita jumpa dengan orang yang begitu kita kagumi, begitu kita idola, lagu mana kau perasaan kita akan tunduk, rasa suka sangat. Dan tunduk ini bererti sahabat-sahabat memperhatikan perkataan Rasulullah. Jadi Rasulullah ni sahabat-sahabat tunduk nak memerhatikan telinga, sahabat-sahabat sentiasa memerhatikan percakapan. Tanda kita ni fokus di dalam pendengaran, kita tunduk supaya telinga saja memfokuskan perkataan Nabi. Di samping menunjukkan kebesaran Nabi, kehebatan Nabi, sahabat tunduk kepala. Maka tunduk kepala itu seperti di atas kepala sahabat-sahabat itu ada burung. Lagu mana? Senyap dia dan tunduk kepala sahabat tidak bergerak, seolah-olah ada seekor burung. Kerana burung ni apabila kita bergerak, dia akan bergerak dan terbang. Maka kalau letak burung akan sengkau benda tu batai kayu senyap. Maka sahabat lagu itulah di hadapan Rasulullah. Tu adab dengan seorang yang hebat. Rasulullah pun mengajar adab. Sama ada sahabat dengan Rasulullah, tabi'in dengan sahabat, begitulah adab kita belajar daripada satu generasi kepada satu generasi. Maka lahirlah generasi yang beradab. Katanya satu syair kata, satu kat bangsa itu akan kekal selagi mana akhlak dia itu ada. Apabila hilanglah akhlak dia, maka hilanglah bangsa itu. Kita orang Melayu, kita orang Malaysia, kita orang Melayu lah. Malaysia ni baru ya. Melayu tu masyhur dah dengan adab. Dan orang-orang seluruh dunia terkenal kita ni sebagai orang yang beradab. Dari sudut pakaian kita, dari sudut bicara kita, semua bicara yang beradab. Maka Alhamdulillah, Allah buat kita ini satu bangsa yang cukup hebat pada zaman dulu. Bahkan dipanggil Malaysia Melayu kita ni,
tanah Melayu ataupun Borneo kita ni dipanggil Semenanjung Emas ataupun Tanjung Emas. Nah, kerana banyaknya hasil dan perangai dan tamadun yang begitu hebat pada zaman dulu. Tu satu bangsa itu akan kekal selagi mana dia menjaga adab dia. Manakala kalau hilanglah adab dia, maka hilanglah bangsa tu. Tengoklah, kita tengok orang-orang dulu, Allah Ta'ala hancurkan bangsa dia kerana hilang adab dia. Maka kita jangan jadi seperti orang mencari kemodenan sehingga melupakan adab. Adab, sopan santun dan tradisi kita tertik ke kening kita. Maka apabila hilang adab, maka hilanglah kehebatan bangsa itu, maka kemajuan dia akan membinasakan dia. Tetapi kemajuan yang disertai dengan adab dan akhlak, maka kemajuan itu dapat memberi manfaat yang banyak kepada semua. Apabila Rasulullah diam, barulah sahabat-sahabat bercakap. Ketika Rasulullah berkecek, senyap berlaku. Tak ada orang berani akak muka di hadapan Rasulullah. Tak ada orang berani bercakap dengan Rasulullah. Nak kecek biasa-biasa, tak berani sahabat-sahabat. Biasa yang banyak bercakap adalah orang-orang luar. Orang-orang mari daripada jauh, dia tak kenal lah mana Rasulullah. Maka dia berani bertanya soalan yang pelik-pelik. Bercakap benda-benda, kadang-kadang membuat perbuatan, kadang-kadang kita nampak nisbah kepada sahabat kurang ajar lah. Tetapi Rasulullah bersabar. Nak layan, maknanya tetamu dia Rasulullah layan. Maka tidak pernah bercanggah di sisi Rasulullah percakapan. Orang ni kecek, orang ni kecek. Di hadapan Rasulullah tidak ada. Kalau Rasulullah kecek, Rasulullah saja kecek. Kalau sahabat seorang itu kecek, maka semua orang akan dengar apa dia nak tanya, apa dia ke hajat dia. Begitu tertib majlis Rasulullah. Kerana apa? Kerana kita orang Islam diajar dengan adab, bukan diajar dengan prosedur dan protokol. Protokol ni orang panggil orang yang tak ada agama, maka dia perlu kepada moral, dia perlu kepada disiplin. Kita orang Islam tak perlu kepada disiplin. Nabi Muhammad hanya ajar kita benda kalau kita buat dapat pahala, tinggal dapat dosa. Kalau merasa benda tu berpahala, okey buat. Kalau benda tu dapat dosa, jangan buat. Rasulullah tidak ajar disiplin. Kita tengok bangsa ada orang dia hidup disiplin, tidur disiplin, kerja disiplin. Maka akhir sekali manusia jadi seperti robot. Masuk dalam kereta disiplin, jalan tak boleh kecek, tak boleh apa. Maka hidup seperti robot. Maka sekalipun kita nampak bangsa yang berdisiplin, itu nampak bangsa hebat, tetapi bangsa itu kekurangan satu benda di dalam hati dia, rohani dia rasa kosong. Kerana kita nak buat manusia jadi robot tak boleh. Manusia dia ada perasaan, dia ada rohani, dia ada ruh dia. Maka Islam tepat dengan keinginan ruh. Islam mengajar akhlak, mengajar keikhlasan. Buat satu benda dapat pahala, tinggal. Ni ada orang makan minum tertib. Pagi kena makan, tengah hari kena makan, malam kena makan. Kenyai pun dok kena makan juga. Tengah hari kenyai pun kena makan juga. Dok Rasulullah ajar apabila mu lapar mu makan, apabila kenyai mu jangan makan. Maka mudah Rasulullah ajar. Tidak ajar disiplin, tetapi Rasulullah ajar adab, akhlak. Buat dapat pahala, tinggal dapat dosa. Jangan kita ambil disiplin saja. Ada orang berbangga dan buat kiblat benda-benda disiplin lah, protokol lah, prosedur lah. Maka Rasulullah buat sesuatu dengan akhlak. Tu beza di antara pengajian akhlak kita, adab kita dengan pengajian moral dengan bangsa-bangsa lain, agama-agama lain yang tidak ada agama. Wa man takallama indahu, maka sesiapa sahaja sahabat yang bercakap di sisi Nabi, maka sahabat lain akan dia sehingga selesai sahabat tu berkecek. Dia nak tanya gapo dia, hajat dia gapo, maka sahabat lain akan dia. Nabi saja dengar, sahabat lain pun dengar, sehinggalah dia selesai baru Rasulullah kecek. Percakapan mereka adalah percakapan orang yang mula-mula. Jadi Rasulullah ikut. Siapa dia yang mari awal, adabnya dia lah kena kecek awal. Siapa dia yang mari lewat, maka dia lah kecek lewat. Tak semestinya apabila orang mari lewat tak boleh lah kecek awal. Kena orang awal lah mari kecek. Maka Rasulullah akan ketawa dengan benda-benda yang sahabat juga ketawa. Kalau ada benda yang melucukan, Rasulullah ketawa. Sebagaimana sahabat ketawa, Rasulullah pun ikut ketawa. Bukan kata tanya sahabat ketawa, Rasulullah senyap, Rasulullah tak join juga ketawa. Rasulullah duduk sedih, nawak fokus macam. Tak. Rasulullah apabila sahabat ketawa, Rasulullah ketawa juga. Join juga kali kita.
Dan ya ta'ajjabu Rasulullah akan rasa heran dengan benda-benda yang sahabat-sahabat rasa heran. Kalau sahabat dengar cerita ataupun ada sahabat lain mai menceritakan satu benda yang menghairankan, yang mencengengkan, maka sahabat Rasulullah pun terkejut juga. Rasulullah pun takjub juga, rasa hebat juga cerita tu. Wa yasbiru, man Rasulullah bersabar dengan orang-orang yang jarang mari. Gharib ni maknanya orang-orang yang jarang mari ke Madinah, yakni tetamu-tetamu. Bersabar di atas kekasaran percakapan mereka dan permintaan mereka. Jadi Rasulullah bersabar. Orang-orang yang bukan sahabat, maka dia dengan Rasulullah kurang sedikit adab. Maka nisbah dengan sahabat bercakap lagu ni tak berapa sopan. Lebih-lebih lagi Badui. Badui ni orang Arab, orang sebelah hulu. Sebelah hulu Arab ni percakapan dia kasar. Man bada Jafar. Siapa dia bersaing dengan Badui, bada Jafar, jadi kerah perangai dia. Kasar perangai dia. Dan permintaan dia, kadang-kadang dia minta dengan Rasulullah benda yang tidak munasabah. Ada minta dengan Rasulullah harta. Jadi Rasulullah beri harta kepada dia. Kadang-kadang minta dengan percakapan yang kasar, Rasulullah minta. Rasulullah beri. Dia tidak tahu adab dengan Rasulullah. Hak tu orang-orang Badui. Manakala sahabat melayan Rasulullah, Allah. Seorang Nabi di hadapan dia tentulah Nabi. Sehingga para sahabat-sahabat Nabi akan menarik mereka. Apabila orang gharib, orang tetamu saat ni yang mari minta dengan Rasulullah, percakapan dia kasar ataupun permintaan dia kasar, dia mana ada adab, dia kecek dengan Rasulullah. Sehingga kalau terlalu kasar sangat, sahabat akan tarik tangan orang tetamu tu tarik supaya duduk, supaya nanti saya kecek dengan awak. Kadang-kadang dia tak tahu adab dengan Rasulullah. Rasulullah nak beritahu ke Rasulullah apa dia ataupun percakapan dia kasar, sehingga sahabat tarik tetamu tu kata memang biar saya selesaikan masalah awak. Maka Rasulullah berkata, apabila kamu melihat orang yang ada hajat, yang ia ingin, maka kamu pergi tolonglah dia. Kalau dia ada hajat, ada siapa-siapa dia ada hajat nak sampai kepada hamba ke apa dia, maka pergi tolonglah dia. Dan Rasulullah tidak menerima pujian kecuali benda yang ia buat. Rasulullah tidak akan terima pujian. Mari-mari depan Rasulullah, mari nak puji Rasulullah. Rasulullah tak terima. Biasa Rasulullah tak layan. Orang nak mari puji dia, lagu tu tak layan. Tetapi kalau Rasulullah buat sesuatu, tiba-tiba sahabat tu memuji Rasulullah, maka Rasulullah senyap, Rasulullah tak layan. Tetapi tiba-tiba tanpa sebab mari puji Rasulullah, Rasulullah tak layan lah mana. Sebab apa? Kerana biasanya manusia kalau memuji benda yang kita tak buat, kerana ada ayat Quran kata, orang yang tidak baik itu orang yang suka supaya perbuatan dia tu dipuji oleh orang. Ayuh madan, supaya dia tu dipuji orang. Maka Rasulullah kata tanpa sebab nak puji saya, buat apa? Maka takut kena ayat Quran tu. Orang tak molek tu adalah orang yang suka dipuji oleh orang. Maka kalau ada sebab, Rasulullah dengar pujian tu. Kerana apa? Kerana kaedah dia, orang yang memuji kita benda yang kita tak buat. Orang yang memuji kita benda yang kita tak buat, maka jangan terkejut dia akan kata benda yang kita tak buat juga. Tapi dia baik, dia akan puji benda-benda yang kita tak buat. Kita tak biasa yang besar demo, Masya Allah demo aling terbaik dah kata wali kutu. Kita tak buat gapo-gapo. Orang yang bercakap memuji kita lebih-lebih benda yang kita tak buat, orang tak ada pun dengan kita, maka jangan kamu terkejut kalau ketika kita bertengkar, berkelahi dengan dia, dia akan kata benda yang kita tak buat pun. Kerana apa? Dia boleh puji benda yang kita tak buat, dia boleh kata apa yang kita tak buat juga. Maka berhati-hati dengan saing ataupun kawan, katanya ulama, yang memuji lebih-lebih benda yang kita tak buat, jangan terkejut, dia akan kata lebih-lebih apabila kita balas dengan dia. Maka dia tidak pernah memotong percakapan seorang. Rasulullah tak pernah. Kalau dia kecek sahabat bercakap ke siapa dia ke, Rasulullah tak pernah. Okey, break tak. Kecuali lah orang tu melampau sangat. Ada biasalah orang ni kadang-kadang melampau sangat bercakap dia ataupun dia kecek benda tak jujur ke apa. Maka Rasulullah kata berhenti. Okey, berhenti awak. Rasulullah kata lagu tu. Ataupun kalau dia dengar kata, Rasulullah akan suruh berhenti. Buat isyarat ke, Rasulullah suruh berhenti. Kalau dia tak dengar juga, maka Rasulullah akan bangun, tinggalkan dia. Begitulah kita. Kalau dalam majlis tu ataupun dalam tempat kita tu ada benda yang kita kena tegur, kita kena tegur.
Ataupun orang tu bercakap dengan kita tu adab kita. Kita tengok tok guru kita pun lagu tu juga. Kalau orang mai minta hajat dengan dia, kalau melampau sangat dia akan kata okey cukup lah dia kata gitu. Kalau orang tu masih nak bercakap, dia akan bangun. Bangun tu jalan dah tu. Bagi orang yang tak dengar kata, dia bangun tu jalan dah. Tu cara Rasulullah nak suruh orang berhenti daripada bercakap yang tidak munasabah. Tapi kalau benda tu ada hajat semua, Rasulullah akan dengar sampai habis. An Muhammad ibnu Munkadir qala sami'tu Jabir bin Abdullah yaqulu ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu faqala la. Daripada Jabir bin Abdullah berkata ia tidak ditanyalah Rasulullah sesuatu kecuali sesuatu yang ia berkata tidak. Jadi Rasulullah tak pernah sebut tidak. Kalau benda-benda biasa Rasulullah tak pernah kata tidak. Rasulullah kalau dia senyap tu menunjukkan kata dia tu tak suka kepada benda lagu tu. Misalnya makan ni, kalau sahabat kata ya Rasulullah jemput makan, kalau Rasulullah senyum ataupun Rasulullah angkat tangan tu, maka berarti Rasulullah tak suka. Jangan duk pahal tu, sahabat pahal tu Rasulullah tak suka dan Rasulullah tak akan kata la. An Ibni Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khairi wa kana ajwada ma yakunu fi syahri Ramadan hatta yansalikha fayatihi Jibrilu fayaridu alaihi al-Quran wa iza laqiyahu Jibril kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khairi mirihil mursalah. Daripada Ibnu Abbas berkata ia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat pemurah, ajwad. Jawad maknanya pemurah, paling pemurah manusia dengan kebaikan. Kebaikan ni banyak, sama ada tenaga dia buat untuk kebaikan. Rasulullah paling bersungguh. Suara dia, pendengaran dia, fikiran dia, prihatin dia, cakna dia untuk kebaikan. Sangat prihatin. Tak ada lah manusia yang paling suka, paling pemurah dari sudut kebaikan. Kebaikan nak mengajar kau apa dia, di samping kebaikan bersedekah kau apa dia, maka Nabi lah paling baik. Dan Nabi paling pemurahnya pada bulan Ramadan. Bulan lain tu Rasulullah pemurah dah, sahabat tak boleh nak lawan dah. Tetapi pada bulan Ramadan melampau-lampau lagi pemurah Rasulullah. Jadi alhamdulillah kita tengok musim PKP dan musim Ramadan ini ramai, alhamdulillah kita secara khususnya orang Malaysia kita semakin suka menderma, semakin suka menunaikan hajat orang, tolong apa dia. Itu adalah satu fenomena yang baik. Ada orang marah kata tunggu bulan Ramadan kau nak buat baik bulan lain maka mengkhususkan ibadat. Apa hukum mengkhususkan ibadat? Buat ibadat bulan puasa saja, bulan lain tak buat puasa, tak buat. Maka ni dalam hadis ni Nabi mengkhususkan bulan Ramadan, Nabi semakin pemurah. Berarti Nabi bulan puasa, Nabi ada masa juga ibadat dia. Tapi bulan lain Nabi ibadat juga, tetapi bulan puasa bertambah lagi. Hari lain biasa ibadat dah, hari Jumaat semakin kuat ibadat. Maka benda lagu ni Nabi pun buat juga, kita ambil ikut sunnah Nabi. Kerana apa? Nabi tiru mana ni? Pada bulan puasa semakin kuat, Nabi tiru Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata, pada bulan puasa, aku punya bertambah sayang kepada hamba-Ku, aku semakin banyak nak beri pahala kepada hamba-Ku. Maka Nabi ikut akhlak ni, katanya dalam kitab syarah Bajuri kata, Bajuri kata, Rasulullah berakhlak dengan akhlak Allah. Yakni bulan Ramadan, Allah Ta'ala nak beri pahala banyak, maka kita pun buat ibadat banyak. Maka buat ibadat banyak pada bulan Ramadan bukan bid'ah, tetapi berakhlak dengan akhlak Rasulullah. Rasulullah pula tiru akhlak Allah Ta'ala. Yakni Allah Ta'ala semakin nak beri pahala, semakin banyak pada bulan puasa. Maka tidak salah kita menentukan bulan-bulan yang ada kelebihan untuk buat ibadat dan taat kepada Allah. Maka ada orang marah kata, malam Jumaat baca Yasin, ikut kita lah baca Yasin malam Jumaat. Nak baca tiap-tiap malam kita kerja ada banyak benda. Maka malam Jumaat ni malam free. Malam kosong maka hamba baca Yasin, hamba berzikir banyak sikit, hamba baca surah Kahfi, hamba buat ibadat gini, hamba sedekah. Hari-hari lain hamba tak buh piti dalam tabur masjid, tapi hari Jumaat hamba buh tu. Maka menentukan lagu ni tidak jadi masalah apa. Tetapi Rasulullah sekalipun bulan lain Rasulullah buat lagi ibadat.
Sehinggalah habis pada bulan puasa, maka datanglah Jibril, maka membentangkan Al-Quran bagi Rasulullah. Yang arik ni maknanya bentangkan, kalau kita kat tasmik lah. Yang arik ni bentangkan Al-Quran hak dia hafal, baca dia hadap terus. Apabila Jibril bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah itu pemurah dia. Maknanya hari bulan puasa tu, maka Rasulullah menjadi pemurah dengan kebaikan sebagaimana angin yang bertiup kencang. Maka orang Arab ni nak menggambarkan orang itu begitu pemurah, digambarkan dia seperti angin yang sangat kencang. Angin bertiup kencang. Kerana angin lah yang membawa awan. Angin ke bawa awan. Apabila bawa awan, angin lah yang menentukan di mana ke hujan, di mana ke apa. Dia bawa awan dan turun ke hujan di situ. Maka angin yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Maka digambarkan orang yang pemurah itu dengan seperti angin yang bertiup kencang. Lebih lagi daripada angin yang bertiup kencang. Nah, sedangkan angin begitu pemurah memberi rezeki kepada kita, maka Rasulullah begitu juga semakin pemurah. Nah, Rasulullah untuk diri dia tawakal betul. Tidak ada simpanan untuk diri dia. Rasulullah tidak pernah menyimpan suatu benda untuk diri dia untuk esok. Tetapi untuk ahli keluarga dia, Rasulullah pernah berhutang. Pernah beli makanan untuk setahun. Untuk ahli keluarga dia, kerana ahli keluarga dia tentulah kurang sikit tawakal berbanding Rasulullah. Nah, untuk diri Rasulullah tak ada apa dia. Tetapi untuk orang lain, untuk keluarga dia sebagai nafkah wajib, maka Rasulullah simpan makanan kepada keluarga dia. Nah, belah-belah simpan juga ahli keluarga dia juga bersedekah dengan habuan dia. Kadang-kadang tak ada makanan di rumah Rasulullah. Sebulan tak makan, 2 bulan tak makan. Kadang-kadang naik 3 bulan pun Rasulullah tak makan, tidak pernah menyalakan api dapur. Iaitu tidak ada makanan kecuali air kosong, air biasa, air kosong dan juga buah tamar sahaja. Nah, tapi itulah keluarga yang terbaik di atas muka bumi Allah Taala. Nah, tidaklah keluarga yang terbaik itu keluarga yang mewah dak. Bahkan rumah Rasulullah, katanya Sayyidina Hasan, kalau kita bangun tu setuh dah bumbung. Akak tangan setuh dah bumbung. Kecil sangat rumah Rasulullah. Rasulullah kalau bangun orang lelaki angkat setuh dah bumbung Rasulullah. Nak kata kecil dan rendahnya sangat rumah Rasulullah. Asal saja benda rumah yang boleh menutup aurat kita, boleh kita bertukar pakaian, boleh kita tidur dengan isteri kita, sudah cukup bagi Rasulullah. Kadang-kadang bilik Rasulullah nak tidur muat untuk 2 orang, Sayyidina Aisyah dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah nak semaya, Rasulullah terpaksa tarik kaki Sayyidina Aisyah sikit untuk Rasulullah sujud, kerana kaki Sayyidina Aisyah melentar lagu ni. Sepiknya bilik Rasulullah. Tetapi tak ada lah rumah yang paling berkat di sisi Allah Taala, rumah kekasih dia. Tak salah kita dah kita ada rumah besar lagu mana saya nak kata rumah saya nak buat kecil. Dah tak apalah, biarlah rezeki dah jadi besar dah, kita nak kata ke mana. Cuma rumah kita tu jadilah rumah yang berkat, rumah yang dipenuhi dengan kebaikan, dibaca Al-Quran, dibuat majlis ilmu ko. Harta-harta kita dibuat kebajikan. Lebih-lebih lagi musim PKP ni musim ramai orang berhajat. Kita tengok dalam YouTube, kita tengok dalam video, ramai orang tak boleh makan. Ramai orang tak boleh buka puasa. Ada orang buka puasa. Tak ada makanan buka puasa. Apa awak tak makan 2 hari? Awak zuhud ke? Awak wali? Tak, bukan saya wali, saya tak ada makanan. Ada orang ada. Tak ada beras, terpaksa. Apa dah? Ambil sisa-sisa beras di orang tahuk. Tu tengok. Ada orang tak boleh minum air, ada orang gitu. Kita boleh makan mewah. Pujilah Allah Taala. Terima kasih banyak-banyak kepada Allah Taala. Beli buka puasa, kalau rasa lebih beri kepada jiran kita. Biar hak kita makan juga, jiran kita juga makan. Tu. An Anas bin Malik qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadakhiru syai'an li ghadin. Katanya Sayyidina Anas ni khaddar dia, orang yang duduk dalam rumah Rasulullah 10 tahun. Almost 10 tahun lagi duduk di rumah Rasulullah. Jadi khidmat Rasulullah. Dia kata Rasulullah ni tidak pernah menyimpan sesuatu pun untuk esok. Perangai Rasulullah. Kita ni dah makanan penuh dah dalam peti. Tanya lagi, esok nak beli apa dia? Allahu Akbar, makanan penuh dalam peti. Kadang-kadang dok tengah buka puasa, dok tengah makan. Kita nak makan apa dia pula lepas ni. Dok tengah makan ni. Bimbel lagi, sudahlah nak makan apa dia. Dok tengah makan, lupa lagi.
Kita ni begitu duduk dalam nikmat dah lupa kata masih was-was, masih syok dengan rezeki yang Allah Taala beri kepada kita. Tak pernah sebut alhamdulillah. Sebut pun sebut tidak mari daripada hati. Rasulullah tidak sipil lagu tu. Rasulullah pernah ditawar oleh Allah Taala untuk menjadi orang kaya, jadi raja. Kalau mu nak jadi raja ya Muhammad, aku boleh lantik mu dah jadi nabi, jadi raja pula. Maka Nabi Muhammad pilih untuk jadi orang miskin, nabi yang miskin. Sehari boleh makan, sehari tak boleh makan. Sehari hak tak boleh makan, maka aku bersabar boleh pahala. Sehari aku boleh makan ni, maka aku akan bersyukur, rasa syukur, aku boleh pahala. Maka semua keadaan aku boleh pahala berlaku. Kalau tak boleh juga, kalau tak boleh makan semacam, takut jadi tak sabar, maka kemiskinan itu menjadi masalah pula. Begitu juga tak boleh makan semacam, kenyang semacam, takut nikmat tu kita tidak syukuri pula. Jadi ada makan, tak ada makan, ada makan, tak ada makan. An Umar bin Khattab anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asalahu an yu'tiyahu fa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma indi syai'un walakin ibta' alayya fa idza ja'ani syai'un qadaituhu fa qala Umar ya Rasulullah qad a'taitahu fama kallafakallahu ma la takdiru alaihi. Fakarihan Nabi sallallahu alaihi wasallam qaula Umar. Faqala rajulun minal ansar ya Rasulullah anfiq wa la takhaf min zil arsy iglala. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa urifa min wajhil bishra liqaulil ansar. Summa qala bihaza umirtu. Daripada Sayyidina Umar bin Khattab, sesungguhnya ada seorang lelaki datang bertemu dengan Nabi. Datang bertemu dengan Nabi dan meminta sesuatu daripada Nabi supaya Nabi memberi kepadanya. Maka Nabi berkata kepadanya, saya tidak memiliki apa-apa. Dia minta hajat lah, minta makanan, kau minta apa dia. Maka Rasulullah ni orang miskin. Rasulullah kata saya sendiri pun tak ada gapo-gapo. Kadang-kadang Rasulullah dah cari dah di rumah dia 9 butir rumah, tak ada pun makan. Maka Rasulullah kata saya tak ada apa-apa ni, saya tak boleh nak beri. Bukan sungguh, bukan saya kedekut kau, saya sipel kau, saya pun tak boleh nak beri apa-apa. Lagu ni lah katanya Rasulullah. Lakini gini, awak pergi kedai mana-mana, awak berhutang, tak apa saya bayar. Katanya Rasulullah. Tengok, Rasulullah kalau dia tak boleh beri, dia suruh orang lain pergi berhutang, tak apa saya akan bayar. Awak berhutang atas nama saya akan pergi bayar. Maka apabila lagu tu, apabila mari orang tu, saya akan bayar lah. Maka apabila Sayyidina Umar nampak Rasulullah kata Allah, Rasulullah pemurahnya lah. Kalau dia tak ada makan ni, tak ada barang nak tolong, dia akan kata berhutang atas nama saya akan je bayar. Tengok pemurah Rasulullah. Pemurah siapa bukan dengan benda ada, benda hak tak ada pun Rasulullah pemurah. Maka Sayyidina Umar kesian kepada Rasulullah, dia kata ya Rasulullah, kamu dah beri dah kepada dia. Berarti lelaki ni seolah-olah macam mari dah dulu. Pernah dah Rasulullah beri kepada dia. Maka Allah Ta'ala tidak memberatkan kamu untuk memberi benda yang kamu tak mampu ya Rasulullah. Dah mu tak mampu, dah tak sedap berat lah membutai atas namamu pula ya Rasulullah. Susah pula kamu nak bayar pula. Maka Rasulullah pun berpaling kepada Umar. Nampak Rasulullah tak suka dengan kata-kata Sayyidina Umar. Rasulullah tak suka dengan kata-kata Sayyidina Umar. Bukan dia marah kata Sayyidina Umar kata pilihan itu salah. Maknanya betul kata-kata Sayyidina Umar tu. Berarti kalau kita tak mampu, kita tak payahlah siapa kita buta nama orang lain buta atas nama kita. Betul kata-kata Sayyidina Umar. Tetapi Rasulullah tak suka. Tak suka dengan kata-kata Sayyidina Umar tu kerana Rasulullah ni tabiat dia apabila orang mari sesuatu, minta sesuatu dengan dia akan nak ui juga. Maka kalau lagu tu maknanya Rasulullah tak suka dengan seolah-olah kita nak menghampurkan permintaan orang ni. Bukan dari sudut cara tu betul dah Sayyidina Umar. Tapi Rasulullah tak suka dengan kita ni menghampurkan permintaan orang. Tu saja. Maka berkatalah seorang lelaki daripada golongan Ansar. Seorang sahabat lain berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sedekahlah ya Rasulullah. Bersedekahlah. Dia pun tak ada pitih. Buatlah apa saja, jangan kamu takut. Allah Ta'ala itu akan menguraikan benda habuanmu ya Rasulullah. Bersedekahlah, jangan bimbang ya Rasulullah. Allah Ta'ala ada maha kaya, Allah Ta'ala akan mencukupkan kamu. Tuhan tidak akan miskin ke kamu.
Maka Rasulullah pun senyum. Senyum dengan kata-kata sahabat saat ni. Kerana apa? Sahabat ni betul-betul kata nak tolong orang. Sahabat ni wis semangat kepada Rasulullah. Nah, maka Rasulullah berkata, ni baru dengan perangan ni lah, dengan perbuatan ni lah aku disuruh. Yakni dengan suka memberi hajat kepada orang, menyelesaikan masalah orang, bukan mengecewakan orang. Nah, hadis 341, wallahu a'lam. Terus hukum jemaah mufarakah dan dari imam yang solat sujud sejadah dan balik solat di rumah. Bapa ni mengamuk lagu mana? Berkali lambat ke mana? Gini, masalah mufarakah ni hukum dia dua masalah. Pertama, kalau kita mufarakah, yakni berpisah daripada imam, yakni dari hati kita telitah kata saya tak si berimam dengan tu imam ni, maka kita semaya sendiri. Mufarakah ni dua sebab. Kalau mufarakah tu ada sebab-sebab yang dibenarkan oleh syarak, seperti kita sakit perut ke, ataupun tu imam tu buat benda bid'ah ke apa dia, maka kita boleh mufarakah dengan tu imam tu dan hasil pahala Jumaat, dapat pahala Jumaat. Tetapi kalau kita mufarakah tanpa sebab apa-apa, maka hukum dia luputlah fadilat 27 fadilat berjemaah. Bangkai semua apa hukum dalam sembahyang? Hukum dia tak sah sembahyang, batal sembahyang kerana nak bangkai. Sumuk dalam bak air dimaafkan, tapi dalam bak pakaian tidak dimaafkan. Darah dalam bak air dimaafkan. Dalam bak air tidak dimaafkan, dalam bak pakaian dimaafkan pula darah. Tu jadi kita kena belajar bak pakaian lain, benda-benda yang dimaafkan. Bak air, benda-benda yang menyebabkan air itu jadi najis, ada bak-bak dia pula. Solat orang kecil tidak dedah, sah lah. Dia nak kata semaya ke mana dah dia dedah. Tetapi kalau boleh kurangkan. Lagu mana apabila masuk azan, dia basuh kemaluan dia, balut dengan tisu, pakai underwear, okey, pakai kain pelekat semaya. Kalau dia tunggu untuk semaya Jumaat, tak apa, sah hukumnya, tak ada masalah. Maksud fahamnya Jahmiyah dan ciri-ciri dia, hamba tak ingat dah. Jahmiyah ni nama orang. Jahmiyah bin gapo dia, Safwan gapo dia ni. Ni kumpulan-kumpulan ajaran-ajaran yang sesat. Jahmiyah ni keluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Bukan kita ni ahli sunnah wal jamaah, tetapi ada orang tuduh kita ahli sunnah wal jamaah ni berfahamnya dengan Jahmiyah. Ni bukan fahamnya kita Jahmiyah ni. Hamba tak ingat dah fahamnya dia, menolak sifat ke apa dia. Ta'attal ke mu'attilah ke apa dia, hamba tak ingat dah ciri-ciri Jahmiyah ni. Ini antara kumpulan sesat ni. Di dalam perbahasan ilmu usuluddin, antara kumpulan hak sesat Mu'tazilah, Jahmiyah, Qadariyah, Musyabbihah, Mujassimah. Ni antara hak sesat ni, keluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Yang mana yang keluar tu ada tu hukum dia kafir, ada keluar tu hukum dia fasik saja, masih dihukum ke Islam. Hadis menyatakan tidur dikira ibadah tu sahih qada, hamba tak tahu kena cek semulalah. Tetapi hadis tu ada, hamba tak ingat tu. Kedudukan hadis tu hasan ke sahih ke gapo dia, hamba tak ingat kena tanya orang lah. Hamba tak ada nak cek juga sahih ke tidak hadis tu. Hukum main catur, dalam mazhab kita main catur ini makruh sahaja. Mazhab Maliki hukum dia haram. Jadi haram kita ajak orang bermazhab Maliki main catur dengan kita, makruh. Tetapi kalau ada patung, maka hukum dia ulama kata haram. Patung berkaitan dengan patung. Lebih-lebih lagi ada salib pula atas kepala king tu. Kita nak selamatkan salib lagu tu. Sekalipun kita tidak maksudkan nak selamatkan salib, tetapi perbuatan zahir tu nampak, maka orang kafir sukalah tepuk tangan. Maka benda tu kena repih gambar salib tu. Lagu tu. Cik Mek dia, bishop dia tu apa dia? Padri maksud dia. Kita kena faham bishop tu kena orang tua panggil Cik Mek. Cik Mek dia tu bishop. Bishop ni padri dia. Jalan saya ingat.
Betulkah keturunan Said tak boleh terima zakat? Betul. Orang keturunan Said, keturunan Nabi tak boleh terima zakat. Nabi pun sebut Sayyidina Hasan pernah makan harta zakat. Budak kecil makan buah tamar sebab Nabi simpan zakat dari rumah dia. Tiba-tiba dia tengok anak dia, cucu dia dok kekeh. Dia pun ambil waktu ambil buah tamar daripada mulut dia dan dia kata tidak layak bagi Muhammad dan ahli keluarga dia makan sisa harta manusia. Sisa harta manusia. Zakat ni seolah benda kotor daripada harta manusia kita buang. Maka zakat ni benda lagu tu, membersihkan harta. Maknanya kita waktu ambil tu dak kotor. Maka layak ke kita bagi kepada keluarga Nabi Muhammad kotor lagu tu. Maka Nabi Muhammad kata, aku dan keluarga aku tak layak makan zakat. Nah, tak boleh makan, tak boleh wilah keturunan Said ni. Kalau kita tengok dia tu miskin, kita beri hadiah. Bukan tak boleh beri hadiah, beri pemberian, beri gapo, hukum dia boleh. Tetapi zakat hukum dia tak boleh. Nah. Kenapa ijma' dan qiyas menjadi sandaran aswaja ahli sunnah wal jamaah? Ijma' lah. Nabi pun sebut setiap benda yang dipandai oleh orang Islam itu hasanun wa huwa indallahi hasan. Nah. Benda itu akan dapat baik di sisi Tuhan. Maka persepakatan ulama ni, orang alim daripada umat Nabi Muhammad menjadi hujah juga di samping Al-Quran dan hadis. Kerana Nabi pun sebut la tajtami'u ummati ala dalalah, umatku tidak akan berkumpul di atas kesesatan. Maka apabila berkumpul umatku menjadi hujah lebih-lebih lagi. Ijma' ini, perkumpulan ini adalah ulama-ulama. Qiyas lah. Qiyas. Ya. Ambil mana daripada qiyas? Hadis Sayyidina Muaz. Rasulullah apabila tanya Sayyidina Muaz apabila dihantar ke Yaman, maka Rasulullah tanya Sayyidina Muaz, "Ya Muaz, apabila pergi sana kalau orang tanya hukum hakim nak menghukumkan dengan gapo?" Dia kata, "Saya ikut Al-Quran. Kalau tak ada dalam Al-Quran, saya akan ikut hadis. Kalau tak ada dalam hadis, pada masa tu ijma' tak ada qiyas lagi. Maka Sayyidina Muaz kata, aku akan qiyas masalah dan aku tidak akan peduli dah." Maka Rasulullah bertepuk dada Sayyidina Muaz. Dia kata, "Alhamdulillah, kerana ada juga sahabatku yang begitu alim, faqih di dalam agama." Maknanya Tuhan buka pada dia kefahaman di dalam agama. Berarti qiyas ni boleh digunakan. Nah, qiyas macam-macam lah kita ngaji dalam usul fiqh, qiyas gini. Bukan qiyas ni lampuri tu, qiyas. Apabila adakah dosa juga digandakan boleh puasa seperti pahala? Biasanya lagu tu kita fahamnya. Kaedah qiyasnya. Apabila tempat itu, benda itu pahala digandakan, masa dan bulan ke tempat tu pahala dia digandakan, maka dosa dia juga digandakan. Seperti kita pergi ke Mekah. Mekah ni buat pahala 100,000. Ada pada atas 1 juta. Kita sedekah, piti kita beli sebeh, kita beli piyah, Riyal harganya. Maka Tuhan bayar 1 juta kita. Begitu juga kalau kita curi Mekah, maka 1 juta juga dosa dia. Nah, diganda-gandakan 1 juta kali ganda juga. Sebagaimana pahala digandakan 1 juta, gitulah. Begitu juga masa seperti bulan puasa. Bulan puasa ni maka diganda-gandakan juga dosa dia. Begitu juga Tok Said kalau buat pahala 2 kali ganda. Kelebihan dia 2 kali ganda. Begitu juga kali buat dosa 2 kali ganda. Nah, maka gitulah ulama faham, apabila kebaikan digandakan, kejahatan juga digandakan. Hukum mencintai habaib. Nah, Nabi suruh saya kepada ahli keluarga dia. Wajib kita kena saya. Nah, apa saya tak si cinta? Apa lagu mana orang tak si cinta? Awak nak benci ke mana? Bercinta kepada ahli bait ni satu kelebihan. Ada ulama kata sunat hukum dia. Kerana kalau tak cinta, hukum dia tak boleh pahala lah. Tak boleh kelebihan lah. Nabi kata Allah fil ahlil baiti. Nabi berkata, "Masalu ahlul baiti fikum kama sali safinati Nuh man raqibaha naja wa man takhallafa anha gharaq." Perumpamaan ahlul keluargaku nisbah kepada kamu wahai umatku seperti kapal Nabi Allah Nuh. Apabila kamu naik bersamanya, kamu akan berjaya. Jika kamu terlepas daripadanya, kamu akan tenggelam. Jadi kalau kita cinta kepada habaib, sekalipun dia bukan orang alim, bapa kita cinta kepada habaib? Kerana dia tu ada benih, ada DNA Nabi, darah Nabi di dalam tubuh dia. Maka kita cinta kepada dia kerana ada benda di dalam diri dia. Nah, sekalipun dia orang biasa, maka kita cinta juga dia. Tapi kalau habaib ni, dia alim pula. Dah lah dia tu keturunan Nabi.
dia pula alim pula. Oh, dua kali kita cinta. Nah, tak syarat habaib ni kena alim dulu baru kita sayang, baru kita hormat. Tak. Kalau dia orang biasa pun kita kena hormat, kerana habaib ni dimuliakan bukan kerana alim, tapi kerana diri dia. Dia panggil fadilat dia zatiyah, kelebihan dia bangsa zat. Orang alim dipuji kerana ilmu dia. Kalau dia tak ada ilmu, dia tak akan dipuji. Berarti orang alim ni kalau dia gila, tak ada kita hormat mana lah. Sebab tak ada kelebihan dia. Tapi kalau orang Tok Said, kalau dia gila pun, dia masih lagi hebat kerana keturunan. Darah dia tu, daging dia itu ada keturunan Nabi. Ada orang ni tunggu habaib alim dulu baru kita hormat. Tak. Hukum pakai tasbih di tengkok. Ni masalah kalau orang nak jadi ahli suluk, orang nak jadi murid, maka pakai tasbih lah. Kerana antara kenderaan orang nak berzikir adalah tasbih. Supaya kita kalau nak pergi Kota Baru, tak boleh nak jalan kaki tempat jauh-jauh, nak pergi Kuala Lumpur, nak pergi Amerika, ada orang pergi jalan kaki, boleh siapa juga tapi letih lah, biasa naik kapal terbang. Maka orang berzikir ni biasa dia ada alat dia. Alat untuk bertasbih iaitu tasbih. Orang nak jadi polis, alat-alat dia pistol, gapo dia. Orang nak buat rumah, tuku, paku, gergaji. Maka orang tak tanya. Seorang tukar, apa dia mau bawa tuku? Bapa dia mau bawa paku. Orang tak tanya lagu tu sebab memang kerja dia. Maka kalau orang berzikir pun memang kerja dia pakai tasbih. Maka bila tasbih, kadang-kadang nak letak dalam poket payah. Nak letak tangan, ada orang letak tangan, ada orang sakut tekok, boleh berlaku. Tak ada masalah sakut tekok ni. Bahkan setengah-setengah dalam kitab kata tengkuk itu merupakan paku tasbih. Paku tasbih yang ni tempat sakut tasbih. Kita bukan nak ikut tokca tu ikut dia lah. Tak semestinya bila dia pakai tasbih, kita pakai tasbih kita jadi tokca. Kalau tidak kita jadi kapi juga naik kereta Honda tu jadi sembuh Jepun lah jadi gapo dia. Toyota Corolla. Jadi kapi habis kita dok lah. Tak semestinya penyamaan tu jadi kapi lalu. Berdosakah kita tidak hormat orang yang tidak hormat kepada ulama? Apa kita tidak hormat kepada orang yang tak hormat ulama? Apa kita buat gitu? Kerana nafsu kita, maka tak ada faedah. Tapi kalau kita nak ajar dia, nak beri pelajaran kepada dia supaya dia hormat kepada ulama, tu. Jangan kita guna kata-kata yang kasar, hina dia. Kerana apabila kita kata-kata yang kasar, kadang-kadang kebenaran itu terhijab, terselindung kerana perkataan kita. Kadang-kadang dia nak terima dah kebenaran, tapi dengan kata-kata kita kasar, dia jadi kerah, dia tak boleh nak terima kebenaran. Jadi kita ni kalau duduk dalam kebenaran, alhamdulillah, dan cuba berlembut dengan orang supaya orang suka dengan kebenaran. Kadang-kadang orang tu kita ni dalam kebenaran dah, tapi kita yang penyebab, mulut kita menyebabkan orang tak boleh nak terima kebenaran kita. Kadang kita ahli sunnah jemaah dah, tapi kadang kita kata berat-berat kepada pok dia tak boleh terima ahli sunnah jemaah. Dan melebarkan ahli sunnah ni kasar lah, gini lah. Wahabi lembut lah, apa dia kecek lemah lembut lah, kecek slow lah. PhD lah. Kita ni kecek huha supaya orang kapung. Jadi kita ajar kecek lemah lembut juga. Kita tengok tutup guru kita, kecek pun lemah lembut juga. Ada tempat kena kasar, tapi janganlah selalu kasar semacam. Ni sama-sama kita pula ahli sunnah jemaah baluh pula. Wujud ada istilah tunai tanpa sedar. Sudah. Bapa tunai tengah tak khabar kau kawan. Tunai ni kena sedar lah. Bapa tunai tanpa sedar ni. Tunai tanpa sedar ni contohnya lah. Masa ketika dia kecil, mak ayah dia sudah tunai ke. Sah hukumnya sah. Tunai ke. Anak dia dengan hak jatuh ni. Hak jatuh ni hak tina ni. Tunai dengan tidak sedar. Tunai dia dah. Tunai dia dah. Tapi tunai pun hukum dia tak boleh sentuh, tak boleh gapo dia lagi. Bahkan ada budak-budak kita nikah ketika kecil lagi. Nikah kecil. Anak sayang kita dengan anak kita. Kita kenal dia, okey, tak apa kita nikah. Siapa dia jawab? Mak ayah dia jawab. Hak ni jadi wakil kepada anak jatuh dia, akad nikah disaksikan oleh gapo? Nikah dia daripada kecil lagi. Maka bolehlah dia duk main anak rumah kau dua orang tu pas ketua, pas besar. Rupanya nikah yak dulu lagi. Bagaimana kau syahid yang sebenar? Syahid yang sebenar yang ikut panduan syarak iaitu berperang untuk lawan orang kafir. Lawan orang kafir. Satu masa Allah Taala akan sebut dah dalam hadis, akhir zaman kita akan berperang. Pada masa tu adalah perang jihad yang paling akhir sekali dipimpin oleh Imam Mahdi, dipimpin oleh Nabi Allah Isa. Pada masa tu jihad itulah yang dapat pahala. Sekarang masih kabur lagi, sama lagi kalau jihad pun perang lawan Yahudi lah ni boleh lah. Palestin lawan Yahudi tu jihad.
Nah, tapi kalau duk perang sama Islam, duk tembok di Yaman, duk tembok di Syria, duk tembok di Iraq, tu semua bukan syahid belaka, hak tu keliru belaka. Nah. Betul kodok sahabat yang malu bertanya maka dia akan suruh badui yang tanya okey, betul. Ada dalam hadis tu, Nabi sahabat-sahabat ni dia malu segar dengan Rasulullah. Maka dia kadang-kadang apabila badui itu yang bertanya, maka dia ambil istifadah. Oh, aku nak tanya malu, mujur badui itu tanya. Maka dia ambil istifadah. Kadang-kadang dia suruh badui kaya mana tahu apa, tanya Rasulullah. Maka dia nak tanya malu. Ada hadis. Yang menyatakan sahabat suruh orang badui ambil istifadah, ambil manfaat daripada soalan-soalan badui. Manusia yang paling afdal lepas Nabi-Nabi adalah sahabat-sahabat Nabi lah. Sahabat-sahabat Nabi. Suami suruh isteri tutup aurat tapi tak dengar kata, maka berdosa isteri itu saja, suami itu tak berdosa dah. Hukum bunuh binatang macam cicak. Nabi kata dalam hadis kata siapa dia bunuh cicak dapat pahala 100. Boleh puasa pun bunuh dapat pahala sebab benda tu ibadat. Masuk bulan puasa tetap lagi ibadat. Bunuh 2 kali dapat 75. Pukul 3 kali dapat 50. Begitulah gitu Bunuhlah cicak, tak apa, tak ada masalah apa. Cara berzikir yang paling afdal, tu ada cara dia lah. Kalau kita nak berzikir betul-betul ada cara dia. Tu dia kena masuk adab suluk apa dia panggil. Adab sebelum berzikir, adab ketika berzikir, adab selepas berzikir. Lepas berzikir dia ada cara tak boleh minum air, kau apa dia ketika hangat panas zikir tu. Akan menyebabkan hati kalau kita minum air jadi keras. Ya ada banyak syarat, ada 15, ada 10, 15 gitu. Syarat dia tu panjang lebar kalau kita nak jadi ahli zikir betul. Ada kitab nama Fathul Arif tak silap hamba. Kitab nipis saya kitab Jawi. Adab-adab berzikir menurut tarekat ke apa dia, tarekah ke apa dia, Naqsyabandi ke apa dia. Tu ada sebut dalam kitab-kitab tarekat tu cara nak berzikir betul-betul nak berzikir lah. Kalau kita orang biasa ni berzikir biasalah. Semakin kuat kita jaga adab, semakin kuat hasil yang kita perolehi. Kalau kita tak jaga adab, bukan tak ada hasil, pahala tetap ada, tetapi kesan dia taklah sekuat orang jaga adab. Bagaimana kita nak qada semaya dari subuh dalam tarawih tak apalah. Kalau kita nak qada 4 rakaat zuhur nak buat dalam bentuk tarawih tak boleh lah, kena qada lah. Tak usah nak buat terik lagu tu lah. Qada maya zuhur lah, qada maya zuhur tak semaya tarawih lah kitanya. Rambut dreadlock, rambut tak reti dreadlock ni apa dia. Rambut jaling tu kau, rambut polah-polah tu. Rambut sesek ke apa dah, rege-rege tu kau. Buat malih tu kau. Dreadlock, rambut tak reti tu. Rambut jaling rambut Rasulullah. Rasulullah pernah jaling rambut sini, jaling rambut. Jaling sini, lepas tu bik kat telinga, pakai serban, alik belakang dua. Pak Rasulullah jaling. Toncel. Rasulullah pernah. Tapi dreadlock ni kamu tak tahu rambut lagu mana, kamu tak faham juga ni. Tapi jaling gini. Kok macam polah lagu tu, kok jenis. Rambut orang jual 80 hias sorak tu kan, hok basuh dengan air aruk apa semua. Hok tu buat malih apa semua tu orang tak semaya ban, tak kenal Tuhan najis apa semua. Hok tu munasabah tu bukan, hok tu bukan budaya Islam langsung. Lebih-lebih lagi nak jadi sunnah Nabi. Budaya Islam pun pakai lagu tu jadi nampak pelik dah. Amalan elok soal jawab daripada dalam kubur. Hamba tak ingat dah. Antaranya banyak bersedekah, banyak sembahyang malam, banyak baca Quran. Benda-benda tu menghalal. Baca surah Tabarakah. Tiap-tiap malam baca surah Tabarakallazi. Menyelamatkan kita daripada azab kubur. Azab kubur ni maknanya soalan dalam kubur kau apa semua. Baca Qul Huwallah 100 kali. Bapa suami kena kifarat setubuh bulan puasa. Isteri tak kena qada saja sehari sebab suami batal puasa dia dengan setubuh. Isteri batal puasa dengan masuk sesuatu ke dalam rongga. Jadi tengok ni. Kalau apabila masuk, ya setubuh ni apabila suami memasuk ke hasyafah, topi dia tu ke dalam farah wanita. Apabila dia masuk kepala dia tu,
kat sini batal dah perempuan tu sebab masuk benda dalam diri dia. Maka dia terbatas sebelum daripada setubuh. Sampai sini baru setubuh. Lelaki tu batal dengan sebab setubuh. Perempuan tu masuk benda dulu sebelum daripada dia setubuh. Maka dia terbatas sebelum daripada setubuh. Sebab tu dia tak kena kifarat. Suami saja kena kifarat. Nah. Dan biasanya suami yang nak benda lagu ni. Sebab tu dia kena kifarat 2 bulan, isteri dia. Hukum zakat pendapatan boleh ke? Tak faham tu. Boleh kau buruk sangka kepada ibu bapa sendiri kerana mereka melakukan dosa? Tak faham tu. 2 soalan kau apa tu? Zakat pendapatan. Apa hukum zakat pendapatan? Majlis agama kata kena bayar zakat pendapatan, bayarlah. Nah, sekalipun dalam mazhab kita kata tidak ada zakat pendapatan kerana tak cukup syarat. Nah, dalam mazhab Maliki kata kena zakat pendapatan dan majlis agama kata kena zakat pendapatan, bayarlah. Nah. Boleh kau buruk sangka dengan ibu bapa kerana mereka melakukan dosa? Apa nak buruk sangka? Kalau dah tahu dah dia buat dosa, bukan buruk sangka lah. Tapi kalau ibu bapa kita tak buat dosa, tiba-tiba kita duk sangka, tak molek buruk jahat sangka buruk ni dengan ibu bapa dengan semua orang pun tak boleh. Nah, manakala orang buat maksiat, sekalipun ibu bapa kita kena tegur. Tetapi tegur ibu bapa kita, nah, mesti tegur dengan hormat. Kita kena jaga juga adat-adat kita sekalipun dalam apa-apa keadaan. Sekalipun kena tegur dia tetapi kena jaga. Mengalah dengan dia, kecek lemah lembut kepada dia. Lagu tu. Adab tetap kena jaga, teguran tetap kena tegur. Apakah perlu tutup tingkap pada waktu maghrib? Nabi kata apabila masuk malam tutup pintu-pintu, jendela-jendela dengan baca bismillahirrahmanirrahim. Supaya setan-setan tak masuk dalam rumah, tak mengganggu. Tempat-tempat bekas-bekas air terbuka tutup, baca bismillahirrahmanirrahim supaya bala tak masuk, penyakit tak masuk. Apa tanggungjawab kita untuk berdakwah kepada keluarga non-muslim? Gini, kalau kita mu'alaf masuk Islam, keluarga kita masih belum Islam, kita kena layan dia seperti sama saja. Sebelum kita tidak Islam, layan dia lagu tu, kecuali kalau dia ajak kepada kafir, ajak minum arak sekali, kita tak boleh layan. Layan pun kita jangan marah, kita kata saya tak minum, saya dah muslim dah. Dan tunjuk akhlak kita sebagai orang Islam. Mudah-mudahan apabila kita tunjuk akhlak kita, maka dia akan masuk Islam. Dan kita berdoa sentiasa, mudah-mudahan ibu bapa kita ke keluarga kita tu masuk Islam. Kita sayang ke dia, maka antara tanda kita sayang, kita berdoa kepada Allah Taala supaya beri iman kepada dia. Kita sedekah pahala kepada orang, adakah berkurang pahala kita? Tidak kurang. Kita tak ingat pahala ni bukan duit. Kita pitih kat orang 10 ya, habislah pitih kita nya. Dak. Kita pitih 10 ya, pitih kita tetap ada. Itu yang panggil duplicate dia panggil. Photostat tu beri kepada orang. Pahala tetap. Misalnya pahala tu boleh 100 kita baca Quran. Kita pun sedekah kepada mak ayah kita. Mak ayah kita dapat 100, kita tetap dapat 100. Orang tak niat pada malam-malam, tapi niat sebulan, sah tak puasa? Tak sah puasa dia sebab menurut mazhab Syafi'i kena niat tiap-tiap malam. Tapi menurut mazhab Maliki puasa dia sah. Sekalipun dia tak niat malam-malam, tapi tiap-tiap hari dia dapat pahala kerana menurut mazhab Maliki puasa dia sah. Tapi kita tak kena qada kerana tak niat malam-malam. Kalau tak si qada, mudah taklid mazhab Maliki tu lah. Dan kena belajar lah bagaimana benda-benda yang membatalkan puasa menurut mazhab Maliki. Tak faham tu. Subhanallah. Bukan subhanallah. Subhanallah. Baca gitu. Cara capai nafsu mutmainnah. Cara nak capai nafsu mutmainnah ni kena jumpa dengan guru untuk tarbiyah di hati kita, nafsu kita supaya tenang dengan Allah, tak buat maksiat zahir dan batin. Hati sentiasa dengan Allah Ta'ala, mesti ditarbiyah oleh seorang guru. Kecuali kita dapat rezeki daripada Allah,
Allah Ta'ala direct kita nafsu mutmainnah. Biasanya standardnya perlu dicapai oleh pengajian dan tarbiyah oleh seorang guru, barulah nafsumu dapat nafsu mutmainnah. Kadang-kadang kalau kita tak belajar, kita duk sorang, kita senyap, kita rasa kita mutmainnah. Apabila kita bergaul dengan orang, timbul dah perasaan bengih kita, pongoh kita, tak sabar kita. Nafsu penuh lagi. Rupanya nafsu ammarah lagi. Kita duk sorang, kita ingat kita kaya, kita baik, senyap, tak kecek dengan orang. Masya Allah baiknya dia, mutmainnah dia. Mutmainnah nafsu ammarah lagi. Jadi hanya guru-guru yang pakar dapat mengesah nafsu-nafsu tingkatan-tingkatan. Kadang-kadang orang tu pendiam tapi dia terlalu bengis. Dia tu sabar apa dia tahan marah dia. Berarti marah masih ada kerana perlu ditahan. Ada orang nampak biasa ya, galak ya dia kecek tapi tak pernah ada nafsu bagi diri dia. Ingat nafsu mutmainnah ni kita jangan pahal dia senyap, tak kecek dengan orang tu mutmainnah. Dia kecek tu bukan mutmainnah. Dak, kita kena pahal dan kena belajar mutmainnah ni oleh pakar-pakar dia. Supaya kita ngaji sekretari lah. Orang gila dengan tak gila. Orang ni tahu orang gila tak gila. Jadi kadang-kadang orang gila tak ngaku dia gila. Maka nafsu mutmainnah ni tak boleh nak ngaku, dia ada cara-cara dia. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.